السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, tengah hari ini sekali lagi kita bertemu dalam kuliah zuhur ini. Sepatutnya kita sambung doa yang kita baca itu untuk melihat beberapa perkara lagi berkait dengan adab-adab, tuntutan-tuntutan berkenaan dengan doa dan bagaimana Nabi SAW mengajar kita berdoa dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita berdoa kepadanya. Dan kita telah lihat beberapa perkara daripada hadis Rasulullah SAW berkait dengan doa. Cuma tengah hari ini kita ambil umur dulu lah. Saya nak ajak, ada juga orang yang bertanya perkara berkait dengan perbincangan kita ni. Satu hal penting ialah dalam urusan ibadat kita mesti nak atau tidak nak merujuk kepada, ada orang guna istilah sunnah. Ada orang tak suka, mesti merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau sebut sunnah tu dia dah mencakupi dah. Kerana kalau kita kongsi yang pakai Quran, cuba buka surah Isra. Kita tengok ayat yang ke-9 itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dibahagian Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kita nak wiki kita dulu untuk tengok poin kita. Agama ni dia tak boleh fikir-fikir, kerana sifat agama ni keseluruhannya ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam fikir-fikir, kalau agama kata buat gini, akal kita tak rasa tak munasabah, tak boleh. Contoh, minggu lepas ada satu perbincangan tentang korban. Nak satu bahagiankah atau nak seekor? Dan nasihat ni pun dah lebih-lebih pula nak korban wahyu. Mufti wilayah, Menteri Agama pun dah keluar statement kan tentang wahyu itu. Jadi Alhamdulillah, setelah perbincangan panjang, fiqhnya kata gini berdasarkan Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang yang dalam perbincangan itu, dia pergi nak beli dengan maksud seekor kambing. Tiba-tiba tuan lembu pun kata dia,
baik beli seekor lembu pakat. Ya. Seekor lembu lebih kurang 4,500 kalau 7 bahagian. Kira lebih kurang boleh kumpul duit sebanyak tu. Kalau 5 ekor kambing pun 7 ekor kambing pun dekat 7,000 atau 7,000. Jadi tuan lembu kata baik beli lembu kongsi 7 bahagian daripada beli kambing. Boleh faham tak? Dia yang ikut kelas fiqh, hak jual lembu tak ngaji fiqh. Dalam pengajian tersebut, seka lebih sempurna daripada satu bahagian. Jual lembu kata seka lembu daging lebih banyak berbanding 7 ekor kambing. Nah sudah, nak pakai matematik ke? Nak pakai Quran itu sudah. Kalau kita fikir matematik, lembu lah betul tak? Lembu. Jadi cuba kita tengok, kadang-kadang kita diwas-waskan petunjuk agama Nabi baca kalau mampu kan korban haji. Haji itu sendiri hak fardu pun berdasarkan kemampuan, apatah lagi korban sunat. Ayat itu baca tadi, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allah sebut tu Quran ini dia menunjuk kita. Allah sebut kan, inna hadzal Qur'an. Dulu kita pernah belajar tentang isyarah. Ingat lagi kan? Tuhan Allah SWT siapa tunjuk? Inna hadza tu ini tunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni kalau kita baca itu dia tunjuk kita. Tunjuk ke mana? Hiya aqwam. Dia terjemah apa saja? Ada yang sebut lurus, betul kan? Nampak tak? Jalan yang betul, ukur, tak goyah-goyah kan? Cuba bayangkan, tadi keluar kelas fiqh digoyahkan oleh penjual lembu. Penjual lembu. Sekarang Nabi kata kalau mampu, afdalnya seekor unta. Betul tak? Kalau mampu, kalau duit banyak lah. Atau seekor lembu, atau seekor kocik-kocik kan? Itu dalam bab ibadat korban. Bila hilang kemampuan tu, baru mari bahagia. Jadi agama kita ajar sempurna ibadat dulu ke, atau orang yang nak makan lembu ibadat dulu. Jadi bila terang semula, dia pun tulis balik mesej. Saya keliru, adakah tuan lembu tu mengajar betul atau promosi lembu dia? Pula confirm je promosi lah. Betul lah kan, musim orang jual. Tambah-tambah prosedur SOP ketat ni kan? Banyak lembu tak laku. Elok-elok nak korban tak jadi sebab terhad tempat menyembelih. Jadi itu yang berlaku. Maka oleh itu kita kena ingat bahawa Quran dia akan tunjuk kita ke mana pun. Batu Nabi pesan dalam hadis yang masyhur, kita semua tahu. Nabi kata taraktu fikum amrayn. Aku tinggal 2 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kekal sampai kiamat. Apa dia? Quran dan hadis. Dan Nabi sebut dalam kenyataan itu lan tadillu, tak akan sesat. Kalau pegang situ tak akan sesat. Abada. Bukan setakat Nabi kata lan, Nabi kuatkan lagi dengan abada, selama-lamanya. Marilah ramai mana orang kata kita tak betul, kita betul. Selagi mana kita berpegang dengan Quran. Kecuali orang yang mengaji Quran, yang faham Quran, mengatakan yang kita buat dia tak betul sebab kita tafsir sendiri, itu memang kita salah lah. Kan? Selagi mana kita belajar dengan cara yang betul daripada Quran dan Sunnah, maka kita tak akan sesat buat selama-lamanya. Jadi begitu juga dalam masalah doa kita terseumpamanya, kan? Dalam masalah seluruh ibadat kita. Jadi nak ajak ini saya lagi berdasarkan ayat ni sebagai buka muk lah kuliah kita kan. Ada juga orang lain
Kenapa hanya tengok Quran tapi nak tengok ke bila tengok buku mana? Quran ni kan petunjuk. Mari kita tengok sekejap. Bila kita miss petunjuk, sekalipun orang yang mengajar agama, dia boleh silap. Contoh, kita tahu ni Ramadan dalam PKP kan. Ya. Tapi pula ada orang beritahu 15 Ramadan baru ni peristiwa besar akan berlaku. Boleh? Dukhan. Jadi bila sebut 15 Ramadan, itu adalah penetapan term. Saya sebut tarikh 15 Ramadan. Kecoh lah. Di Nusantara lah paling kuat, di Malaysia. Rata-rata orang cuba berbicara 17 Ramadan. Tiba-tiba 17 Ramadan dah berlalu dah Dukhan? Tak berlaku. Sudah. Adakah Nabi berdusta? Berat kan? Dah timbul jadi satu benda besar. Seolah-olah Nabi mengajar kita dongengan kosong. Betul? Itu bahaya besar. Hadirin dikasih tahu. Orang kata tawaf berhenti dunia kiamat. Contoh, betul tak? Dan beberapa hari baru ni tawaf berhenti. Sebab apa? Pembersihan masjid dan seumpamanya. Lalu diklaim tawaf ni amalan turun-temurun umat manusia. Quran kan beritahu yang memulakannya Nabi Ibrahim AS. Kestabilan tawaf ni Kaabah tu. Bukan kata siapa yang cuba membawa orang ramai untuk tinggal Quran. Dulu kita marah orang liberal, betul kan? Rupa-rupanya agama sendiri. Macam mana kita kata sebelum Ibrahim sudah ada tawaf, sudah ada Quran kata yang memulakannya syariat itu apa dia? Ibrahim lah yang bila kan Kaabah. Bila sebut bertawaf di Kaabah, dia adalah Ibrahim alaihi salam. Kat mana fakta tu? Quran, betul tak? Tapi disebabkan kita tak berak Quran dan orang hak raya pun tak cuba tunjuk dalam Quran, kita pun rasa, uish, dahsyat ni nak kiamat ni kalau tak ada tawaf Mekah. Kalau tak ada tawaf Mekah. Kalau tak berlaku haji, orang waktu keluar sejarah pernah berlaku satu masa dulu pun pernah ditangguhkan haji kerana beberapa kan. Agak bahaya ni. Agama ditentukan berdasarkan perasaan orang. Tak boleh. Agama mesti dengan petunjuk. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kami ayat 7 dalam surah Al-Isra ayat ke-9. Maka kalau kita pegang masih pegang Quran tu, cuba beres surah Al-A'raf. Sebab tadi kata 15 Ramadan berlaku tanda besar kiamat, iaitu Dukhan. Dukhan ni tanda besar kiamat. Dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-178, cuba kita tengok betul-betul Allah kata apa. Ayat 87, 187 kata jalan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Pernah tak kita study ayat? Satu daripada rukun iman ialah beriman dengan hari kiamat. Pernah tak kita cuba cek Quran tentang kiamat? Nah kan, rukun tak ada 6 tu kan, kita belajar saja-sajalah. Tak dia kat beriman yang kiamat ni, tengok fakta dalam Quran.
Kalau ikut pemerhatian, jaranglah. Ya. Maknanya saja-saja buka Quran, cek, tengok. Okey, ni kiamat rupanya. Jangan jumpa orang macam tu. Ya. Jangan jumpa. Jangan kau orang biasa hak mengajar apa sebab kalau tak mengajar, tak study, tak belajar juga, betul tak? Tapi apa pun kalau kita belajar Quran pasti kita akan jumpa ayat. Cuba tengok ada terjemahan kan? Cuba terjemah ayat. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Diterjemah apa? Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Seolah-olah ada sambungnya. Bilakah masa datang? Bukan apa? Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun. Tengok tu sebelum hujung. Lepas dia datang secara tiba-tiba tu kan, yas'alunaka, dalam ayat sama. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau setia mengetahui. Nampak tak? Orang yang paling reti agama ni di kalangan manusia ialah Nabi. Ketika orang Mekah tanya Nabi tentang kiamat, Allah ajar Nabi dengan perkataan tu, Muhammad, mereka tanyamu macam mu tahu sungguh bila kiamat. Apa erti ayat? Nabi dah tahu. Tidak ada. Dah tahu. Lagu mana ada orang mari ngajar seolah-olah dia tahu. Kalau Nabi pun tak tahu, logik tak ada orang lebih tahu daripada Nabi. Logik tak? Tak logik. Macam tafsir yang dirok oleh ulama. Sayyidina Umar cadang ke Nabi supaya jangan semaya-maya Abdullah bin Ubay. Faham? Kenapa? Kerana Sayyidina Umar tahu. Dia tahu keadaan dia. Ya ulama kata tak logik tafsir itu sebab apa? Macam mana Umar lebih tahu daripada Rasul? Faham kan? Yang terima wahyu Umar ke Nabi? Nabi. Macam mana Umar mengajar Nabi? Logik tak? Tak logik itu dah. Dia sepatutnya Nabi ajar Umar. Betul kan? Gitu keadaan. Tapi ada pihak yang nak memperbesarkan Umar. Dia kata Umar memberitahu pada Nabi kerana Nabi tak tahu. Dahsyat kan bunyinya. Tapi kalau kita melihat dari sudut kehebatan Umar, hebat tu dah. Tambah-tambah awak mari pula hadis kan Nabi pernah kata kalau ada Nabi lagi lepas aku, maka Umar adalah Nabi. Tak ada kena mengena. Hak tu Nabi cakap tentang kemuliaan Sayyidina Umar. Agama ni tak mari daripada Umar, mari daripada Nabi. Nabi kena ajar Umar, bukan Umar ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cerita tu bila kita dengar kan sedap tu dah. Hebat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hebat Umar. Siapa kita terlupa memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu bahaya tu. Tambah-tambah kita pula tak cek langsung pakai dia lah ke tu cerita kan. Maka ayat ni sebenarnya persoalan orang Mekah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka pergi ke Syam, berbincang dengan Yahudi apa semua sekali tentang kiamat ni, dia balik tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berakam di sini, ajar Nabi jawab kalau orang tanya soalan tu. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka orang Mekah mari tanya Muhammad tentang kiamat. Lagu mana? Ayyana mursaha. Bila? Bila sebut bila, dia kiamat ada dua ilmu. Pertama dia panggil ilmu sa'ah, satu lagi alamatus sa'ah. Satu tanda, satu ialah berlakunya kiamat tu. Pengalaman luas sekali. Alamatus sa'ah Nabi ajar.
Dan kita pun kena ajar. Dan kita pun kena tahu, iaitu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda nak beranak kena belajar. Tapi bila beranak tak tahu. Boleh faham kan? Tanda orang nak beranak dia kena tahu. Kalau tidak, jeng kita. Ada pun ilmu sa'ah, hak dia tak boleh hajar. Mana dalil dia? Ni ayat dia. Nak main ayat 15 Ramadan tahun 2024 tak boleh. Dosa besar. Kenapa? Dia telah berbohong atas nama Tuhan. Allah Ta'ala sebut sini, Qul. Kalau mereka tanya bila Muhammad, Qul, katakan begini. Allah si ajar Nabi, Qul, katakan begini Muhammad, Innama ilmuha inda Rabbi. Kalau bila tu, waktu Allah dia tahu. Faham? Kalau tanda, Allah beritahu. Kalau bila, Allah saja tahu. Sebab tu bila kita letak tarikh, masalah lagi. Kalau kita kata akan berlaku dukhan, itu tak apa. Sebab Quran beritahu. Dan ada surah pun nama dia surah tu dukhan. Tapi Tuhan sebut siap-siap dah. Yang dikatakan dukhan itu bukan hak daripada pembakaran. Faham ya? Apa surah dukhan sebut? Ya, memang dukhan tu asal. Asal rokok pasal kan. Juga rokok. Kemenyan tu mau puasa. Fartaqib yawma ta'tis sama. Allah sebut, tunggulah hari langit mengeluarkan asap. Kan hari tu kan kita dah kena ramai mana waktu tazkirah asap Kalimantan tu duhon. Sampai jeng dengan apa presiden-presiden Indonesia pun dah tekan. Kerana tak jaya mengawal. Betul tak betul? Itu bukan dukhan dengan makna kiamat. Itu ialah ayat lain dalam Quran. Ayat mana? Ayat zaharal fasadu fil barri. Jahatnya manusia merosakkan alam. Maka jahatnya manusia merosakkan alam ni memang tanda kiamat. Antara tanda akhir zaman, lahir orang jahat je ni. Dia menguasai manusia, tak peduli tentang alam sekitar dan seumpama. Maka Allah sebut sini sekali. Yang pertama Allah kata, Muhammad jawab je ni, ilmunya ada di sisi Allah saja. Orang lain tak tahu. Kalau tanya bila, aku tak boleh ayat. Tapi kalau tanya tanda, Allah ajar. Boleh faham? Allah ajar. La yujalliha liwaktiha illahu. Dia tidak berlaku, kata Allah. Kata Allah, sahaja Nabi Muhammad jawab, kiamat ni tak akan berlaku sehingga tiba waktunya. Dia tak main kau dan je tu, tak. Tanda berlaku. Bila tu Allah tahu. Dan dia tak berlaku walaupun tanda telah banyak kalau masanya belum tiba, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau berlaku apa jadi? Saqulat fis samawati wal ardhu haralah, ada langit dan di bumi. Bagaimana maksud orang hara tu? Banyak ayat Quran yang sebut hancur, pecah, mati. Tu kiamat. La ta'tikum illa baghtah. Dah hak ni mungkin ingat semua. Dia tak berlaku kecuali tiba-tiba. Hak tu masalah kita kena fikir. Sebab kiamat mari tiba-tiba. Ada dua perkara berlaku tiba-tiba. Satu kiamat, satu lagi ialah mati. Mati tiba-tiba. Kan ada orang yang esok nak mati lah kita. Ada. Sebab tu khairat kematian aku. Betul tak betul? Sebab orang kena bersedia. Tapi bestnya dia hanya daftar khairat kematian. Surat tak mari pun. Orang di surat dia report sebab tak ikut SOP. Dia tak mari. Kat masa saya kena seal surat. Sebab orang report. Tapi hotelkan report tak mari. Ya, itu masalah besar. Alam Budiman 3,000 lah. Satu kepala. Sebab semaya. Siapa? Mengapa kena tu? Sebab orang report. Malam peristiwa tu lucu. Ada merepot tapi seorang
Hak tu seorang pun tak kena. Hak kenanya hak semaya. Tak apalah, hak tu masalah undang-undang pun nak cerita, betul tak? Ni tengok tu. Dia mari secara tiba-tiba, baltah. Sangat tiba-tiba. Baca surah Yasin kita perlu faham peristiwa dia. Yasin kita baca kan? Mereka juga bertanya tentang kiamat. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau orang faham ayat tu kan, orang sunat tak akan buat baca Yasin. Ni sunat pun baca Yasin, tunat pun baca Yasin. Betul. Naik rumah baru pun baca Yasin. Betul tak betul? Mutu hilang pun baca Yasin. Bihanak masuk you pun baca Yasin. Corona. Oh, Yasin nak malam corona. Yasin. Ni dah boleh buka semua ni kan? Ada tak muka baru Malaysia kan? Sikit-sikit. Itu masalah besar. Betul tak betul? Itu masalah besar. Maknanya insaf pada manusia. Tak insaf sebenarnya. Betul kan? Tidak insaf. Tapi alhamdulillah tempat kami rata-rata sudah melimpah sampai keluar. Berjalan. Sebab SOP kena jaga-jaga. Kalau selapnya ruang kosong tu tinggal dosa lah. Jadi buat masalahnya orang sampai kalau dia bercakap, ui dahsyat orang insaf sini. Sebab surah mayat keluar lah rupa-rupanya SOP. SOP kalau ikut kehadiran sama je. Maka kata Allah SWT, baltah. Tengok Allah pun sebutkan Nabi, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Muhammad tengok mereka, dia bukan nak percaya, dia mari tanya Musa Allah mu ni tahu sungguh, padahal Nabi tak tahu. Kalau Allah mengajar Nabi lagu ni, layak tak ada orang mari mengajar beritahu tak ada kiamat. Siap sebut tahun 2024 viral betul kan, 2024. Kalau orang Indonesia tu, siap ada yang mula berpindah ke Mekah nak elak Dajjal. Sudah. Itu hal yang berlaku. Risaunya di Mekah, sesat Mekah agak jadi gitu. Lalu di Mekah jangan main-main. Mekah ya orang semaya lagi pergi ke Jeddah ke mana dah. Habis Jahannam dah. Rasa. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi pada kita, tengok Allah ulang. Qul, tadi sebut dah sekali, betul tak? Qul innama ilmuha indallah. Muhammad beritahu sekali lagi, ilmu tentang kiamat hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham dalam pengajian tafsir, bila Allah ulang sekali sebut lagi, tujuannya mengukuhkan dakwah. Apatah lagi Allah ulang 2 kali dalam satu ayat yang sama. Bukan ayat lain, dalam satu ayat diulang 2 kali. Apa benda yang Allah ulang 2 kali sini? Tak ada siapa pun tahu bila kiamat. Tapi tanda kiamat tahu tak? Tahu. Sebab apa? Waktu Allah suruh Nabi beritahu tanda. Orang perempuan seksi, betul kan? Bangunan mencakar langit, orang belum berbuat, orang miskin tiba-tiba jadi kaya. Mereka tengok PKP ni, hak kedap besar kena tutup. Hak negara pidana tukar online, laku nak boleh ada. Senang pula. Habis PKP waktu kereta. Hak ada kita kena jual. Sebab tak mampu nak tanggung kos. Betulkah Allah menukar ganti manusia sebagai satu tanda kepada kita sudah berada di akhir zaman. Tapi orang peduli dah tu. Aku tak peduli, sibuk nak cari bila kiamat. Sedangkan kiamat tu sangat tiba-tiba kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Allah ajar kita pada tengah hari ni, mengapa kita kena tengok benda ni bila nak belajar agama, Quran. Sebab Allah beritahu Quran adalah betul. Kita kalau kena tipu di pasaraya paksa, diskaun 60%. Bila saya bakut tengok hak lama tu, rupanya tak sampai 60% tu dah. Tak berlaku perpotongan tu. Puas hati sebab tipu kita tu manusia yang tak beriman. Betul kan?
Tiba-tiba kalau di rostrum ni tipu kita ke mana kan? Sayangnya vaksin ni jangan kita perasan. Betul? Sebab apa? Sebab kita sendiri pun tak nak balik benda ni. Betul kan? Tak balik benda ni. Sebab tu saya syorkan sekali lagi peringatan kepada saya dan kita semua, bila baca Quran tu jangan kejar nak berhabis, tengok mesej. Kita kalau baca surat kan kita faham, tapi baca surat ni tak faham. Betul tak? Tak peduli tak sayang. Allah kata gapo, Allah kata gapo. Kalau orang baca gak ni semua benda. Contoh, anak dah berapa kan? 4. Nyusu berapa tahun? 2 tahun. Masa nak berhenti susu dulu, berhenti gitu yang kakak, isteri minta izin ke suami. Isteri minta izin. Saya itu memang tak sampai 2 tahun. Kalau hak anak berhenti sendiri tak apa, betul tak? Hak jenis tak senyusu. Ada tak Quran ajar dalam ni? Allah ajar dalam Quran. Ada, betul kan? Surah apa? Rakyat tak ada anak belakang. Kau start beranak nyusu botol belakang. Nak ceritanya kadang-kadang, betul tak? Dan orang lelaki sekarang ni, dia hilang power sebab dia tak tengok kali, betul kan? Allah ajar power seorang suami sebab dia beri nafkah, sampai isteri nak berhenti susu pun kena berunding. Kena berunding nak berhenti susu. Tapi dah semua orang dah tak belek. Apatah lagi gaji bini lebih besar dari suami, lagi tak belek. Mampu kerah gitu, betul tak? Harta dia expire. Juga anak po bini, rumah po bini, betul kan? Itu masalah besar. Ini Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Baik, sebagai penutup, kerajaan minta rakyat doa tolak bala. Betul kan? Saya nak tanya kan, Corona pun ni memberi kesan pada ekonomi berat, betul tak? Dah 4 bulan berlalu ni, takdirnya elok-elok Corona kerajaan tukar. Dan satu benda yang rakyat kejut, minyak turun mendadak. Minyak turun kerana kerajaan atau kerana pasaran minyak? Maknanya bukan inisiatif, betul tak? Hari ni berapa minyak? 172. Betul kan? Hari tu berapa hok tinggi tu? 22. Jauh ke dekat jarak tu? Dia mendaki tu sekarang. Jauh dekat. Tak lama tu. Nampak tak puas hati tu. Bagi lawan mati. Bukan kita nak rakyat. Sebab tu kalau kita kecek kita orang marah, betul tak? Tapi sebenarnya kalau kita tengok pada Quran, inilah benda yang penting. Tengok pada hadis. Bila PKP dah habis, penyakit dah hilang, yang sengsara kerana wabak pun banyak dah. Hilang pekerjaan. Lagu mana dia nak menempuh dengan kos yang meningkat kehidupan. Itu iman doa kita pada Allah. Minyak kau naik ni satu bala pula. Orang tolak tak bala ni? Dah. Kalau dia tolak bala ke apa? Bala corona itu dah. Tu pun salah doa. Minta Allah kalahkan musuh. Itu iman doa kunut nazilah. Dia ngomong doa apa kan? Kan biasa orang kunut nazilah kan? Allahumma ya mujriyas sahab apa semua tu. Ni cerita corona dia, Allahumma ya mujriyas sahab, wahai Tuhan yang boleh menolak awan. Ya, last kali ingat ke mampu kalah kuman ni dah. Ya Allah kalah musuh kan. Tu iman betul-betul perasa dia doa gapo. Kerajaan suruh tolak bala wabak. Dia pergi tolak bala, minta Allah bunuh musuh. Sudah. Jangan. Sebab tu bila berlaku sekarang harga minyak naik, berarti dia akan beri kesan pada orang terjejah pada ekonomi baru. Betul tak betul? PT dah tak ada, nak start kerja baru, minyak dah besar apa semua sekali, bala lah bagi kehidupan. Kalau kita tengok hadis, antara tanda akhir zaman apa benda? Pemimpin menyusahkan rakyat. Kau tak boleh sebut. Contoh begitu. Contoh boleh. Boleh kan? Pernah tak kita talk kan?
Tak payah tengok sejid lah kita sendiri. Salah satu doa kita sepanjang hari itu kita sebut, Ya Allah selamatkanlah kami dari kerakusan penguasa, sebagai contoh. Pernah ada dalam doa itu? Ada. Seorang kata ada. Ada. Habis tu tengok ni. Ada saya nak ajak sebenarnya, bila kita tinggalkan ni, maka kita akan hilang betul. Sehingga benda hak betul, walaupun bunyi berat kalau sebut, betul tak? Kita pun rasa benda tu tak betul. Sebab apa? Sebab semua rasa tak munasabah. Dah kau tu boleh, kau ni boleh, betul tak betul? Kau tu boleh, kau ni boleh, rasa tak munasabah nak jawab itu. Padahal itu sebenarnya yang berlaku. Contoh, siapa aja Quran, siapa aja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak salah doa itu, bukan benci ke kerajaan, boleh faham? Kerana akibatnya itu adalah sangat berat kepada kehidupan manusia secara keseluruhan. Orang tak perasan, betul tak? Saya cuba bincang benda ni minggu lepas, memang negatif kesan dia. Negatif daripada orang. Doktor belaka, dulu komen, bukan soal doktor belaka, benda yang Quran ajar. Surah Al-Baqarah ada Allah sebut akibat kalau kita hanya ikut supaya lembu kena cucuk hidung. Ada tak akibat kan? Ada. Tak payah kita tahu. Suratul Baqarah kita boleh baca. Sampai bila nampak neraka, semua orang nak berlepas diri pada hari itu. Sebab apa? Sebab tahu dah akibat. Minta pada Tuhan, boleh tak beri peluang nak balik dunia sekali lagi. Untuk apa? Untuk dia berlepas diri. Kerana kesan jadi pot turu itu sangat besar, sehingga merosakkan akidah. Berat. Kat mana cerita? Quran. Nampak tak? Tapi benda tu tak dihajar kat surah, dapat siap-siap dah. Itu berlaku kan. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita ambil dulu, iaitu Quran sebagai petunjuk. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Berat di telinga kita dengar, betul tak? Rupanya Tuhan yang pesan, bukannya orang. Tuhan pesan. Tuhan pesan. Rakyat kena taat, pemimpin kena adil. Siapa pesan tu? Itu bukan tuntutan kita, itu tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bagi satu huruf X kat dalam kotak tu, betul tak? Apa jual beli yang berlaku? Keadilan. Siapa aja? Allah. Bila sebut contoh ni nampak muka ketat sikit kan. Kalau sebut tadi okey lagi tu dah ada ketat. Allah yang beritahu, bukan kita. Allah yang mengajar. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita tengok sikit ni akan bawa kita akan datang ni lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kita akan sambung akan datang balik semula bab doa. Beberapa lagi tuntutan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.